Majlis, kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Subhanallah, Masya Allah. Seterusnya kita baca Asma Husna, boleh? Boleh ya? Tuan-puan sekalian, terima kasih kepada semua yang hadir. Kiranya ini ni saya belum bagi salam kan? Ini sebelum ni, mukadimah sebelum bagi salam. Masya Allah. Okay. Dah okey. Sebab jadi tak nampak sebelah sini. Okey. Maksudnya yang hadir ni adalah volunteer ke diwajibkan ni? Oh, suka hati. Jadi kalau tak datang pun suka hati juga ya? Mana lagi suka ni, datang ke tak datang ni? Yang datang ni kira yang settle lah isu integriti kan? InsyaAllah. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan dan kita teruskan, kita baca dulu Asma'ul Husna. Mudah-mudahan dengan menyebut 99 nama Allah tersebut, pintu hati kita akan dibuka, akan rasa kemanisan dan kenikmatan berada di majlis ilmu. Dan Allah berikan daripada hadirnya kita di sini, Allah bukakan pintu rizki untuk kita. Allah keluarkan kita daripada masalah yang sedang kita hadapi. Sebab melalui hadir majlis ilmu ini sebenarnya keberkatan dan kelebihannya sangatlah banyak. Masya Allah. Okey, jadi kita baca Asma'ul Husna. Siapa boleh pimpin kat sini ni? Ustaz ada. Masya Allah, Ustaz. Sila Ustaz. Al-Fadil, Ustaz Nasrul. Tak ada nama kat sini ni boleh ni. Al-Fadhil Ustaz Nasrul. Orang Kelantan ke? Yolo kau Kelantan sedap nasyid. Oh dah sedap. Oh tu orang lain. Tiba tak singgah aku Kelantan. Oh sedap. Okey Ustaz Nasrul, silakan. Ustaz pimpin Asma Husna. Banyak tak ingat. Okay, tak jadi ceramah, asyik duk ulek. Selain daripada Ustaz, ada Ustaz lain lagi? Tak ada dah. Oh, memang masing-masing pergi luar bandar belakang ni. Tu macam tak berapa ramai tu, kebanyakan pergi ke luar bandar, betul? Ini kan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Masya Allah. Okey, kejap lagi saya akan bangun. Sebab saya tak selesa sebenarnya duduk. Sebab kita sama level. Kalau saya akan betah lain. Yang belakang tu kan lenguh nanti. Balik-balik kenapa panjang leher? Sebab duduk tengok dari belakang. Okey, kalau macam tu, insya-Allah kita akan sama-sama baca Asma'ul Husna. Boleh Google Ustaz. Ustaz dah ingat kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد
المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر القديم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sudah makan? Terlebih makan? Cukup-cukup kan? Makan tu biar cukup-cukup. Sedang-sedang hilang lapar, barulah badan tu kuat dan bertenaga. Setiap kali kita makan terlebih, memang ia akan jadi beban pada badan. Badan kita tak mampu nak terima dah. Lepas tu bila dah lebih, dia bukan jadi tenaga, dia jadi apa? Kadang jadi lemak, kadang boleh jadi penyakit. Sebab itu bila dah rasa hilang lapar, kita dah biasakan makan dalam 4 sudu, 5 sudu, 6 sudu, nanti perut kita akan ikut saiz jumlah kebiasaan kita makan. Tapi kalau dah biasa makan 2 pinggan, lagi tak 2 pinggan, lagi tak kenyang. Tetapi dah jadi beban, subhanallah. Yang berada di luar tu memang bertugasnya di luar ke macam mana tu? Pendaftaran? Kalau tu jemputlah masa, jangan malu. InsyaAllah. Jadi tuan-puan sekalian, Alhamdulillah, sehat semuanya nampak. Masya Allah. Cukup makan, gaji cukup tak? Macam tak bercukup je jawab tu. InsyaAllah. InsyaAllah tu macam tak bercukup tu. Ada yang Alhamdulillah. Ada yang cukup. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau kita baca firman Allah dalam surah Alam Nashrah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada Nabi. Allah berfirman kepada Nabi. Allah memberitahu kepada kekasihnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Yang mana yang kamu rasa berat sangat beban yang kamu tanggung. Alladhi anqadha zahrak. Yang mana terbeban di atas belakang badan kamu. Lagi Allah tanya apa? Kemudian Allah bertanya soalan. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan selepas itu kami meninggikan kamu menjadi sebutan. Dimuliakan sampai nama kamu menjadi sebutan di kalangan umatnya, selawat dan sebagainya. Lagi? Belum, ada tertinggal tu. Ada tertinggal tu. Kalau baca tu kita ingat Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Terus fa inna ma'al usri yusra. Okey, inna ma'al usri yusra. Betul lah tu. Okey. Surah Ad-Duha. Yang tu pun betul lah tu. Selepas tapi yang saya nak sebutkan adalah ayat dalam surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wajadaka ila rabbi wa wajadaka ilan fa'aghna. Ya, perkataan tu. Wa wajadaka ilan fa'aghna. Bukankah ketika kamu susah, bukankah ketika kamu miskin,
Kamu memerlukan dan kamu meminta, fa'aghna, dan maka kami berikan kepada kamu kekayaan. Tetapi ulama menafsirkan perkataan aghna di sini adalah kecukupan. Bukankah ketika kamu susah, kamu miskin, kamu dalam keadaan tidak cukup, fa'aghna, lalu Allah berikan kecukupan. Sebab itu, semua perkara kan ada lawan. Tinggi lawan, rendah, cerdik lawan, nak sebut tak tergamak ya. Kurang cerdik lah, tapi sebut bodoh pun tak ada masalah. Cerdik lawan oh memang orang Kementerian Luar Bandar dia tak sebut kan perkataan macam tu, sebut bo je saja, bo je. Yelah, Masya Allah kan, hitam lawan putih, miskin lawan. Tapi dalam Al-Quran bukan kaya, miskin lawan cukup. Dan bila bab rezeki, nikmat paling utama bukan kaya, tapi nikmat paling utama cukup. Sebab tu kita tengok ada orang susah, tapi hidup dia tetap bahagia, sebab dalam hatinya ada rasa cukup. Dan kita boleh tengok ramai orang kaya, tapi tak bahagia, dalam hatinya tak ada nikmat perasaan cukup. Ini semua dah kahwin ke? Cukup tak suami seorang? Bahaya soalan tu kan. Kita tanya orang lelaki ya. Orang lelaki dah kahwin, cukup tak isteri seorang? Ayat dia lain. Cukuplah. Macam azab. Kan? Cukuplah itu pun tak tahulah nak letak, nak tambah telinga mana. Dua telinga tak cukup nak dengar dia bebel. Cukup-cukuplah, Masya Allah. Dia kalau sebut Alhamdulillah cukup, beza. Cukuplah. Itu macam serik kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan, muslimin, muslimat, nikmati Allah sekalian. Sebenarnya nikmat yang paling utama kalau kita ambil bahagian dunia adalah Allah beri rasa cukup. Memang cukup suami seorang. Tapi ramai orang tak cukup dengan suaminya. Ada je yang tak kena. Setiap hari mesti ada benda tak kena. Janganlah berlalu semua tu kena belaka. Cuma sama ada cakap ataupun simpan saja. Sama juga para suami. Dia uji dengan ada harinya rasa tak cukup. Isterinya ada kekurangan. Anak tu ada kekurangan. Kan, kawan-kawan tempat berjabat, gaji dan sebagainya. Percaya atau tidak, kalau kita rasa tak cukup hari ni, bos naikkan kita 5,000 ke, 10,000 ke, sampai tahap rasanya cukup tak 10,000? Tak, kita akan naikkan lagi level hidup kita. Tukar kereta, tukar ini, melancong mula-mula dalam negeri, lepas tu luar negara pula. Akhirnya 10,000 pun tak cukup. Dan berapa jumlah pun tak cukup. Kecuali Allah beri rahmat, Allah beri nikmat, qanaah. Rasa cukup itu membuatkan kita boleh bahagia sekarang juga. Tapi kalau isteri mula-mula comel macam Barbie, lama-lama jadi teddy bear kan. Dua-dua comel, mana lagi comel, teddy bear ke Barbie? Orang lelaki suka teddy bear ke Barbie? Oh, teddy bear. Ini orang yang cukup terima syukur. Mungkin isterinya dah comel macam teddy bear, wallahualam, kita pun comel macam teddy bear kan. Jadi bila kita tak boleh nak ubah, kita nak isteri macam ni, tapi syukur dan rasa qanaah, terus bahagia dengan dia. Teddy bear pun comel, Barbie pun comel, semua ada kelebihan masing-masing. Okey, Masya Allah, Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Putrajaya. Masya Allah. Anda ni orang-orang yang hebat di hadapan saya. Tepukan sikit untuk diri sendiri. Betul ke bawah kementerian ni orang cerita staf-staf dia? Apa? Rajin-rajin katanya. Betul ke? Alhamdulillah. Oh, ayat tadi tu macam negatif Oh, Masya Allah. Tak ada, itu saja ya gurau. Masya Allah. Di bawahnya marah bawah kementerian ni ke? Masya Allah. Suami saya sebelum ni bertugas, yang saya muliakan, saya hormati Encik Suami. Encik Suami. Okey. Dia itu saya yang punya ya. Rasa semua orang kenal ya Encik Suami saya. Kebetulan hari ni biasanya dia jarang ikut, tapi hari ni lepas ni kita ada meeting lagi. Sebelum ada meeting, jadi dia terpaksa follow. Terpaksa ke ikhlas Encik? Ikhlas. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah. Beliau sebelum ni UNI KL, dan UNI KL anda marah, betul kan?
Jadi sebenarnya Pesha UniKL 16 tahun, resign pada tahun lepas. Jadi lamalah dengan marak. Dan bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan umumnya kementerian ini sebenarnya banyak menjaga hak Bumiputera. Betul tak? Takut salah je ni. Ni tahun pilihan raya kan Ustazah dipecat jadi calon kan. Saya calon isteri solehah. Sokonglah saya. Calon saja. Mudah-mudahan jadi solehah sungguh. Jadi terima kasih kepada Encik Ahmad Zul Nasri bin Abdul Khalid, Ketua Unit Integriti. Terima kasih tuan. Tak tahu yang mana satu. Okey. Tak apa, buat-buat. Ada? Oh, Ustaz. Ni nama Ustaz ni? Oh. Okey, tak apa ya. Kalau tak ada, jangan nampak sangat tak ada. Jangan. Kita kena jaga ya. Aib. Okey, Ketua Unit Integriti, Puan Maria Zainal Abidin, Penolong Ketua Unit Integriti ada? Tanya pula. Okey. Ada. Okey. Ustaz tadi, terima kasih Encik Suami dan semua pegawai-pegawai KPLB, muslimin-muslimat yang menonton secara live. Ada yang menonton ni, tak ada kerja dia orang ni kan. Tengok je live Ustazah ni. Lebih kurang ada 2,000 lebih, Masya Allah. Terima kasih yang ada di TikTok dan di FB. Sebab tengah hari ni waktu yang kalau duduk kat rumah agak-agak buat apa sekarang? Ijma' ulama' kata tidur. Dah kan waktu ni rasa ngantuk apa semua. Sebab kat pejabat je ni. Kan kadang kat pejabat tertidur kan? Subhanallah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah ada apa dengan integriti. Tuan-puan tak rasa macam berbulu dah telinga dengar integriti? Ada bulu ke telinga masing-masing? Okey. Rasa tak macam perkataan integriti tu, tuan-tuan dengar integriti tu allergic tak? Okey je. Memang zikir hari-hari integriti. Perkataan integriti itu sendiri memang telah dilaungkan slogannya tu daripada masa saya kerja dulu 2000. Yalah, saya masuk 2008 JAKIM. Kemudian beberapa bulan di Putrajaya dihantar bertugas Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam. Kemudian penolong pengarah bahagian pengurusan halal, saya resign tahun 2017. Daripada awal masuk integriti, kursus integriti. Betul kan, ceramah integriti. Itulah perkataan yang slogan bagi kaki tangan kerajaan, integriti. Lepas tu kalau kita tanya apa maksud integriti, ramai lagi yang terkial-kial. Integriti tu perkataan daripada mana? Kan dah kata, ni dah 20 tahun kerja ni. 15 tahun semua ni. Latin ke apa? Ikutlah Ustazah, ceramah je lah, sibuk nak tanya orang kan. Aduh lah. Okey, perkataan integriti itu sendiri, kalau kamus Dewan, kamus lah apalah. Ada Plan Integrity Nasional, definisi integriti. Pun tak ada lah sejarah kat sini. Jadi tak payah tengok ya nota ni. Kita ceramah umum saja, Masya Allah. Musim pilihan raya ni kena jaga-jaga sikit kan. Ya, ada menteri tak sekarang? Tengah hore ke ni? Tapi menteri masih lagi menjalankan tugasnya kan. Cuma tak boleh buat keputusan je lah. Dan syukurlah ni masih saya diberi peluang untuk ceramah dalam tempoh yang panas ni. Sebab kebanyakannya program di masjid-masjid semua dibekukan. Sebab dibimbangi penceramah itu membawa agenda tersendiri. Terima kasih anda bagi respon yang sangat menyenangkan saya. Masing-masing tim. Betul. Ceramah saya pun dibatalkan. Ustazah dah dapat arahan daripada atas, dibekukan semua ceramah sehingga habis pilihan raya. Saya kira memang tindakan tu perlu dibuat jugalah. Kan, untuk menjaga ketenteraman. Bimbang disalahgunakan dan sebagainya. Jadi, bila saya dapat terus juga ceramah di agensi ni, saya kira macam, okey, Alhamdulillah, dan saya akan jagalah kelakuan saya. Supaya tidak menggugat kedudukan kerajaan sedia ada dan akan datang. InsyaAllah. Okey, bila sebut pasal integriti, kita tahu kita perlukan integriti ni amanah lah. Betul kan? Betul ke? Betul? Betul. Boleh tak ni two way communication ni? Boleh ya? Tengah hari ni saya takut saya cakap seorang-seorang. Sebab ada yang matlamat datang nak selfie je. Contoh kan. Jadi dia tunggu Ustazah habis selfie. Jadi rugi kalau kita tak dapat inti. Bila sebut tentang integriti, dalam kamu Dewan disebut tentang jujur. Lepas tu kita cakap pasal amanah. Lepas tu kita akan bercakap tentang ihsan. Dan sifat amanah itu sendiri lebih luas daripada integriti.
Ihsan pun lebih luas daripada integriti. Jadi integriti ni tak siap saya, perkataannya daripada, kamu cari tak? Latin rasanya, ada maksud dia sekian-sekian, seolahnya nak menjenamakan semula. Kalau sebut amanah, kan parti amanah pula kan? Tak, maksudnya, kalau sebut amanah, dia lebih kepada umat Islam saja. Kerajaan perlu ada satu slogan untuk disesuaikan kepada Muslim dan non-Muslim, kepada semua kaki tangan. Jadi, bagi kita orang Islam, bila sebut integriti, kita bayangkan amanah. Oh, bahaya tu kan, bunyi lain. Amanah dan juga ihsan, jujur. Macam itulah sifatnya. Masya Allah. Baik. Bila sebut amanah, siapa yang tahu gelaran Nabi Muhammad SAW? Al-Amin. Gelaran Al-Amin. Maksudnya orang yang dipercayai. Apa itu integriti? Seringkali kita mendengar sebut integriti, apakah dimaksudkan, difahami? Tak. Asal perkataan integriti itu sendiri. Integriti adalah amalan, tak juga, tak ada ni. Ni kejap. Berkembang daripada perkataan integer, sifat Latin. Betul, daripada Latin. Kita tak tahu apa Latin, tak apa, tak ada masalah. Tu kena nampak bijak dah tu bila sebut Latin. Okey, tuan-puan sekalian, macam tak apa betul Ustazah petang ni. Tak boleh straightforward sangat ya. Nabi Muhammad SAW diberi gelaran Al-Amin. Masa tu umur berapa? Dari remaja. Ya, waktu dia berniaga, masa remaja. Sebelum berniaga lagi, diberi tugas untuk jaga binatang, mengembala kambing. Lepas tu macam-macam lah, daripada remaja, maksudnya lebih kurang mungkin umur belasan tahun, diberi gelaran Muhammad Al-Amin. Ataupun dia tak panggil Muhammad, terus Al-Amin je. Sebab Rasulullah adalah orang yang boleh dipercayai. Saya nak tanya puan-puan, kalau ada duit 2,000, boleh percaya tak bagi suami pegang? Tengok, diorang tak percaya kat tuan-tuan. Tuan-tuan, ada duit 10,000, percaya tak bagi isteri pegang? Encik dah kahwin belum? Dah. Encik percaya tak bagi isteri pegang? Rasa selamat tak? InsyaAllah. Rasa berkurang tak? Akan berkurang tak? Okey, encik mana lagi percaya, simpan dekat bank ke simpan dalam beg duit isteri? Encik lagi percaya perempuan lain di bank? Tak percaya dekat bank. Kena faham. Mana lagi percaya, simpan dengan suami ke simpan dengan kat bank? Sebab apa? Integriti bank. Betul tak? Bank ada integriti yang sangat dahsyat. Bahkan kalau ada kehilangan pun kita boleh gini-gini. Ada apa panggil, insurans dia sekian, dia boleh cover. Maksudnya kita tak adalah lepas simpan duit kita 20,000 tu, hari-hari nak pergi pesan, bank tolong jaga elok-elok ya. Lalu depan bank, berhenti jap nak pesan dekat ni, duit saya ada kat sini ni. Kita boleh tidur lena je. Kita tahu integriti dia sangat bagus. So, apa kesan dia? Kita jadi tenang. Sebab itu sifat orang yang ada integriti, orang yang amanah, dia akan memberi ketenangan kepada orang lain. Saya nak tanya puan-puan sekalian. Puan-puan ada kerja obsession, tinggal anak-anak dekat suami. Tenang ke tak tenang? Tak tenang. Saya tanya orang lelaki. Anak obsession, tinggal anak dekat orang rumah. Tenang ke tak tenang? Bukan saya jawab, tuan-tuan jawab. Jadi bab jaga anak, mana lebih integriti tinggi? Isteri ke suami? Ya, encik tak payah nafikan. Encik tak perlu susah hati pun. Mama, apa ni, sayang, anak dah makan, pamper dah ni, anak tu macam mana? Anda tak risau. Betul kan? Relax, pergi kursus. Time makan, 6 kali sehari kursus. Makan. Buat-buat tanya je kan, macam mana awak semua okey, buat-buat tanya je. Padahal tak risau pun. Tapi orang perempuan, kalau dia yang obsession, bang, anak tu macam mana, makan tak bubur tu, awak jangan bagi nasi pula budak tu ni. Bang, macam mana, pampers tu kadang-kadang takut tak tukar, nanti bocor pula. Maksudnya susah hatinya kita sebab tahap integriti tu berbeza. Maksud tahap amanah tu berbeza. Orang yang amanah, first dia boleh beri ketenangan kepada orang yang memberi amanah. Di kalangan kita di tempat kerja kan, ada bos, bila dia bagi tugas pada si A, dia tak payah fikir dah. Dia tahu si A akan buat yang terbaik. Tapi kebetulan si A cuti, akhirnya dia bagi pada si B. Tapi tahu si B ni kalau buat kerja cincai je. Bos ni susah hati tak? Susah hati.
Sikit tanya, macam mana awak dah ni? Nanti saya cek. Yang ni dah tahu, memang kerja dia TikTok, tak payah fikir cek, kayaknya okey. Kita yang mana? Yang bos susah hati ke bos senang hati? Campur Ustazah, tak senang tak susah. Tengah-tengah je, Masya Allah. Kalau kita nak hantar orang wakil untuk pergi meeting, kita pilih orang yang macam mana? Orang yang amanah. Sebab ada orang pergi meeting, dia habiskan kuih je. Bila tanya macam mana meeting? Cakap tak berhenti-berhenti, apalah. Tahu komplain, bawa balik komplain je. Keputusan tak ada, itu cakap ni tunjuk hebat. Tu je yang dia dapat. Tapi ada orang amanah sungguh. Bos hantar dia jadi wakil meeting, bawa buku ni, rasa berat amanah tu. Semua benda dicatat. Bila ditanya, banyak perkara yang dibincangkan. Yang tak ada integriti, entahlah borak, macam itulah kerja kerjaan, tak ada masa depan. Ini contoh ya, minta maaf ya, saya pernah kerja kerjaan ya. Sebab ada orang pergi meeting memang kosong dan balik kosong. Sebab dia hanya diminta wakil. So dia wakil je, dia tunjukkan muka. Masa round table dia tak ada cakap, bila orang fikir dia tak ada fikir. Sebab itu dia pergi kosong, dia balik kosong. Dia tak rasa dia akan ditanya oleh Allah esok. Kamu wakil daripada jabatan untuk pergi mesyuarat, apa yang kamu buat bila diberi amanah wakil. Hari ini malaikat tak ada datang malam-malam. Kalau malaikat datang malam-malam sebelum tidur, semua esok semua bagus belaka. Saya cakap pada diri saya, bayangkan setiap malam sebelum tidur, jangan tidur lagi, puan. Malaikat hisap semua kita setiap hari tu. Amanah tu, amanah ni buat tak? Tadi tengok Lazada ni. Tadi Shopee lama juga ni. Tadi tengok gosip kan? Waktu kerja, charge pula telefon. Tak charge kat rumah siap-siap. Kat pejabat juga nak charge. Itu elektrik mana tu? Ni contoh macam mana tu kan? Bateri habis pun sebab banyak WhatsApp gosip pasal bos ni. Maksudnya kalau kita yakin malaikat memang catat everything. Apa yang kita buat 8 jam. Kalau satu hari malaikat datang hisap pun kita tak boleh lepas, saya rasa. Tapi dihimpunkan 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, berapa lama hisap. Sebab itu digambarkan hisap kita di masyarakat kelak. Yang paling sikit pun ada digambarkan 50,000 tahun. Lamanya untuk dihisap tu. Setiap apa yang kita buat. Tapi sekarang ni hidup sesuka hati tanpa dihisap. Masuk dalam kubur, hisap tanpa henti. Barulah tahu susah hati. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya ni cakap pada diri sendiri ni, banyak amanah yang kita tak buat ni. Amanah sebagai isteri, amanah sebagai suami, tuan-tuan. Tuan-tuan agak-agak yakinkah tuan-tuan dah laksanakan tanggungjawab yang sebaiknya kepada isteri? Kalau fikir-fikir balik. Kan? Tak sepenuhnya. Ada benda yang kita tak buat. Ada yang isteri kena tegur, kita tak tegur. Ada bab solat, kita masih lagi tak jaga betul-betul awal waktu, contoh. Bila sebut integriti, antara perkataan yang dekat dengan integriti iaitu ihsan. Ihsan itu, kalau menurut sebuah hadis Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Maksudnya adalah, kamu melakukan ibadah, ibarat seperti Allah sedang melihat kamu. Bukan. Kamu melakukan ibadah, ibarat seperti kamu melihat Allah. Dan kamu tidak akan mampu melihat Allah, maka kamu membayangkan Allah melihat kamu. Ihsan ini dengan Allah, ihsan dengan manusia, ihsan dengan isteri, dengan suami, dengan anak, ihsan kepada bos, bos ihsan kepada pekerja, staff, ihsan pada binatang, ihsan kepada tumbuhan. Apa maksud ihsan? Apa yang kita faham maksud ihsan? Kasih sayang lagi? Buat baik. Betul? Betul, Cik? Berbuat baik. Ihsan berbuat baik. Tapi ihsan berdasarkan agama kita, dia lebih luas dan mendalam. Bila buat baik kepada makhluk, mesti ada kaitan kena buat baik kepada Allah. Kalau dengan makhluk baik, tapi dengan Allah tak baik, tak baik. Dengan Allah baik, tapi dengan makhluk tak baik, tak baik juga. Dia mesti seiring buat baik kepada Allah dan buat baik kepada makhluk. Makhluk ni yang keliling kita ni lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Boleh tak ni perempuan ni? Masih berada di alam nyata? Berperasaan tak macam dah kabur-kabur sikit? Belum Kita jemput, bangun kejap, bangun kejap. Kita nak buat lompat bintang, boleh? Katanya Kementerian Luar Bandar ni cegah-cegah sebab dia daripada bandar keluar bandar. Bandar keluar bandar.
Boleh semua berdiri sekejap. Oh, rasa tak lega sikit? Pusing sikit kiri kanan. Urut sikit bahu masing-masing. Urutlah sendiri kan. Harap suami urut memang taklah. Betul ni, urut sikit. Anda bebas buat apa saja, kuat rentang ke apakah. Subhanallah. Sebenarnya sedap orang urut kan. Pusing kanan semua, pusing kanan. Pusing kanan. Kanan mana kanan? Dah lupa dah kanan. Kanan mana? Kanan sana. Ya, okey, bolehlah. Okey, subhanallah. Okey, orang belakang tolong urut orang depan. Siang encik tak ada orang. Encik ke belakang kejap. Tak boleh, tak apa. Okey. Pastikan semua ada pasangan. Jangan hidup keseorangan. Nanti anda akan kesunyian. Bahaya bila sunyi. Encik duduk. Encik duduklah belakang encik ni. Macam tu. Tu ada depan sana. Encik dengan orang depan sana. Jangan sampai tak ada. Tolong cek. Kalau tak ada tu, integriti dia bermasalah. Sebab ini amanah ya, kena buat. Semua kena diurut. Okey. Sekarang mula urut. Jangan. Cepatnya dia pusing. Tengok barisan tu. Cek integriti. Jangan pusing lagi. Tak habis lagi urut. Belum. Sabar. Ya Allah. Okey. Urut lagi. Urut bahu. Okey. Urut sikit leher dia. Jangan cekik. Walaupun nak marah. Jangan ambil kesempatan masa ni. Okey. Dah urut ya. Okey. Turun sikit ke pinggang. Okey. Saya tahu geli. Jangan komen 2 lipat, 3 lipat. Jangan. Okey. Urut sikit. Sensitif tu. Ini tak urut. Adik manis. Ni pun urut juga. Tengok tuan ni urut sorang-sorang. Encik, boleh tak encik tolong urut encik ni? Memang encik. Encik sini juga kan? Staf sini juga kan? Gigi. Tak apa encik. Tak, saya tak boleh. Kita tak boleh. Dia sangat menyedihkan encik. Okey, urut sedap. Urut kuat-kuat sikit semua. Biar ikhlas. Integriti tu sifatnya ikhlas. Okey, nanti jangan balas lagi encik. Encik nikmati dulu. Encik jangan risau. Nikmati dulu. Lepas ni encik akan balas. Okey, sekarang karate. Karate kuat-kuat. Kiri kanan. Karate. Kiri kanan. Okey, kuat lagi. Lemah lembutnya. Macam tak biasa urut ni. Okey, sedap tak? Buat-buatlah sedap. Sakit? Sedap. Okey, sekarang tumbuk sikit. Macam tu, tumbuk. Kan dia tumbuk muka. Tumbuk badan belakang tu. Okey, bila kita urut orang, antara zikir Asmaul Husna adalah Ya Salam. Okey, boleh sebut Ya Salam. Ya Salam. Ya Salam. Ya Salam. Ya Allah yang Maha Sejahtera. Sejahterakanlah sahabatku ini. Dia kuat tidur ya Allah. Ceramah sikit dah nak tidur ya Allah. Kalau buka TikTok mata dia baru terang ya Allah. Sejahterakanlah dia ya Allah. Okey, dah. Sekarang pusing sana pula. Okey, balas balik. Ni baru balas. Okey, urut. Geli tak geli kena urut. Ya Salam. Ya Salam. Itu nama Allah Asmaul Husna. Yang mana nama ini untuk beri sehat, kuat, salam, sejahtera, sehat. Ya Salam, Ya Salam. Urut. Okey. Boleh orang depan boleh minta bahagian mana yang nak diurut. Itu kelebihannya. Bila dia mula dulu buat baik, dibalas lebih lagi. Okey, urut sampai pinggang. Jumpa tak pinggang? Ada yang kata tak jumpa pinggang Ustazah. Okey, baik. Sekarang karate. Okey, kiri kanan. Kiri kanan laju lagi. Masya Allah. Mulut sebut Ya Salam. Ya Salam. Ya Salam. Ya Allah, keluarkanlah segala penyakit zahir dan batin sahabatku ini ya Allah. Ada yang sampai leher sedap. Okey, sekarang tumbuk. Okey, tumbuk. Tumbuk. Ada betul-betul tumbuk dia guna penumbuk. Dia sebenarnya tumbuk macam ni tau. Dia tumbuk macam ni. Nampak sangatlah tak biasa ngurut. Okey, Alhamdulillah. Pusing depan cakap orang sebelah apa? Cakap apa kat orang sebelah? Terima kasih daun keladi. Kalau boleh nak lagi. Masya Allah.
Untuk nak lagi tu, masing-masing lah ya balik rumah urut pasangan. Kalau kita dapat buat macam tu dengan pasangan, dah erat dah kasih sayang. Tak sampai 5 minit pun. Bang, kejap-kejap bang. Urut-urut sikit. Lepas tu, karate sikit. Lepas tu, campur ada benda yang tak puas hati, cekek sikit. Suami saya ada ni kan. Saya tak boleh sangat. Takut dia keluar, dia ambil mic. Ustazah pada ceramah je, dia pun tak urut. Jadi cik, yang tu simpan urusan kita ya. Nanti saya ni. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah. Kita nak pergi kembali. Tapi walaupun kita buat santai-santai tengah hari petang ni, tapi kita dah dapat sesuatu. Betul? Orang yang ada integriti, orang yang ada amanah, dia akan beri apa? Aman. Amanah tu sendiri maksud dia aman. Amanah ada berkaitan dengan amanah, aman. Amanah ada kaitan dengan perkataan aman. Orang yang amanah, dia akan beri keamanan. Ada tak orang, bila dia tak datang pejabat, satu pejabat jadi aman? Ada. Amboi. Tak rasa diri sendiri ya. Rasa orang lain ya. Padahal tak sedar diri sendiri. Ada tak orang yang kalau dia cuti lama, pejabat tu rasa kekurangan? Ada juga. Ada tak orang dia cuti lama ke, dia ada ke, tak ada beza pun? Ada juga. Semua ni kena akui ni, betul kan? Habis tu yang kita sebut ada-ada tu kita ke orang lain? Sebab ramainya orang nampak benda-benda tak elok ni pada orang lain. Rasa diri semua okey belaka. Kok yang kata ada tu kita kot. Masya Allah. Ada orang bila masuk je pejabat tempat kerja, dah tahu dah dia ni kaki ngumpat. Cerita apa hari ni? Dia mesti bawa cerita. Tak ada cerita, bukan dia. Ada orang bila dekat pejabat, orang suka sebab dia ni seorang yang suka buat ihsan, buat baik. Betul? Ada tak yang macam tu? Siapa kat sini? Kan perasan pula Ustazah. Maksudnya dia rajin, dia ringan tulang. Walaupun bukan kerja dia, kalau tanya soalan, maksudnya dia suka membantu, orang suka buat ihsan. Ada kan? Bila dia tak ada tu terasa kehilangan. Bila Islam ada 3 sifat utama, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Islam, iman dan juga ihsan. Macam ada masalah besar je? Tak ada masalah situ. Okey ya? Semua okey ya? Okey. Sebenarnya nak suruh duduk diam sikit boleh tak? Okey. Kita ada apa ni? Islam, iman dan juga ihsan. Okey, 3 tu. Memang wajib ada. Islam dulu, lepas tu ada keimanan, kepercayaan, lepas tu ada ihsan. Ihsan ni buat baik kepada Allah, itu taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu cara kita buat ihsan kepada Allah. Ihsan kepada manusia, itulah dia. Buat baik sama sahabat di pejabat. Ada tak di sini penjual Tupperware? Wah, hebatnya. Tak ada. Tak ada ejen Tupperware. Pembeli saja. Oh, sini orang kaya ya. Dia beli, tak dia jual. Lepas tu beli dengan siapa? Oh, kalau macam tu, ada sebenarnya ejen, tapi dia tak ada kat sini kebetulan hari ni. Baguslah, sokong dia ya. Dia buat baik, dia buat saling menyokong. Dalam proses beli tu, support tu, ada ihsan tak? Ada tak perbuatan ihsan? Dia bagi tak ansuran bayar? Tak. Oh, sedang mengadu lah ni. Dia ada, bayar cash. Dia tak bagi bayar 2-3 kali. Okey. Tengok orang lah, kalau orang susah sikit minta 2-3 kali. Bila dia dah ada buat begitu, dia ada buat ihsan lah. Maksudnya tengok sekian-sekian. Bukan saya kata kena buat ansuran. Okey, saya nak sampaikan macam ni. Dalam kita bekerja 8 jam, kita ada banyak urusan sampai urusan kerja. Betul? Kita ada banyak peluang untuk kita buat ihsan. Kadang tu sekadar buka pintu, nak masuk tandas, nampak ada kawan masuk tandas, kita pun tahan pintu kan. Kadang masa makan tu kita beli lebih sikit, kita bagi pada kawan. Kadang tu nampak kawan tu macam stres, baru kena marah dengan bos, kita pun kata, sabarlah, saya doakan awak kuat. Ini mungkin kafarah dosa-dosa awak ni. Tolong jangan guna ayat tu kepada orang sedang down. Bukan kita yang menentukan.
Apa yang berlaku tu kerana dosa ke kerana apa. Lebih baik kita cakap yang manis-manis. Sabarlah. Kadang orang tengah sabar, dia tak boleh dengar perkataan sabar tu. Kan? Saya pun kadang kita ni tengah sabarlah. Aku dah sabar ni. Rasa nak jawab macam tu. Kau tak sabar ni, aku jadi raksasa tau. Sembuh api tu kat dia. Maksudnya, kadang-kadang perkataan sabar tu pun tak sesuai orang tengah tahan sabar. Perkataan apa? Kadang, Allah nak naik darjat kamu ni. Allah nak bagi sesuatu yang besar ni. Ataupun puji. Oh, saya selut. Kau memang hebat. Daripada tengah marah tu terus kembang dipuji. Sebab kaedah ibunda kita Sayyidatina Khadijah, bila Rasul rasa takut, Rasul rasa sedih, Rasul rasa bimbang apa yang berlaku di Gua Hira, ini daripada hadis yang sahih. Ibunda kita bila Rasul balik kadang ketakutan sebab tak pernah berlaku lagi. Sebab malaikat Jibril datang dalam rupa yang sebenar dan diberi perintah Iqra. Kemudian Nabi balik dalam keadaan menggigil ketakutan dan Nabi minta diselimutkan. Lalu Nabi cerita apa yang berlaku. Apa respon ibunda kita Sayyidatina Khadijah? Ya Rasulullah. Masa ni belum jadi Rasul lagi kan? Belum tahu dilantik menjadi Rasul. Wahai suamiku, adalah panggilan tu Sayyidatina Khadijah kepada Nabi. Kamu orang yang baik. Kamu suka menyambung silaturahim. Kamu bantu orang yang susah. Kamu sentiasa mendamaikan di antara orang yang bertelagah. Kamu tidak suka menyakiti. Maksudnya puji-puji. Sudah tentu Tuhan tidak akan maksudnya maknayamu. Maksudnya bukan apa yang berlaku ni kerana Allah murka ataupun Allah marah. Jadi sebab itu orang tengah ada masalah, orang tengah sedih, walaupun kita nampak memang salah dia, tolonglah jangan guna ayat tu. Aku dah cakap, kau dah sedar sekarang, memang kau yang salah. Oh, orang tu kan daripada macam tu patut dia tengah baru nak penerima dia yang salah, dia langsung akan reject. So puji dulu. Kau orang yang baik. Jangan jumpa orang sebaik. Memang kau lahir baik macam tu ayat. Kalau saya jadi awak dah kena ni tapi memang hebat. Masya Allah, selut. InsyaAllah ada benda yang baik Allah nak bagi ni. Dia terus fikir, yelah Allah nak bagi yang baik. Ada rahmat di sebalik ujian. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan sekalian, saya nak cerita satu kisah. Bila sebut integriti, amanah dengan kerja kan? Semua ada tugas. Kerja sekarang berat ke, ringan ke, biasa-biasa? Tuan-tuan berat ke? Nampak semua muka macam ceria ni? Berat bawa balik kerja kat rumah tak? Adalah, jarang bawa balik. Masa kerja dekat sini rasa macam hektik tak? Padat sangat, berat sangat, banyak sangat. Sedang-sedang je. Sempat tak layan internet? Sempat tengok gosip-gosip sekarang kan nak pilihan raya? Semalam kan dah ada yang tunjuk calon mana. Dia bukan setakat baca berita, dia baca semua komen di bawah tu. Lepas tu pada komen ada lagi komen. Baca lagi komen tu. Lepas tu komen. Betul? Allahu Akbar. Macam mana kita ni, tuan-puan sekalian? Kita guna waktu kerja? Agak-agak boleh tak guna waktu kerja sampai sejam, sampai 2 jam duduk layan benda yang bukan berkaitan dengan kerja? Dari sudut amanah kita dengan kerja, amanah kita dengan Allah, semua itu dirakam dalam CCTV Allah. Ada satu kisah seorang wanita yang salihah. Pada zaman Khalifah, ini zaman Imam Ahmad Al-Hambali, Imam Hambali. Masya Allah. Kisahnya, ada seorang wanita ni, dia ibu tunggal, suami dah meninggal. Ada anak kecil lebih kurang dalam 2-3 orang. Saya cerita je lah sebab saya dah baca dulu, cuma ni ada cerita dia yang lebih detail. Lepas tu, satu hari, orang susah, orang miskin, duduk dalam kemah, tak ada elektrik, tapi pelita pun tak ada. Maksudnya susah dan miskinnya, pelita pun tak ada. Besarkan anak kecil-kecil. Satu hari, ada kabilah ataupun ada kumpulan pedagang yang duduk di tepi kemah dia pada waktu malam, bawa pelita. Jadi cahaya daripada pelita tersebut masuk sikit ke dalam kemah dia. Sebab duduk sebelah kemah dia, dia orang berhenti sekejap, berhenti rehat. Bila cahaya tu dah masuk, dia pun nampak, oh ada cahaya. Apa yang dia buat, dia bekerja adalah memintal benang. Ataupun ada kerja berkaitan dengan benang yang perlukan cahaya lah. Jadi, dia pun terus menumpang cahaya itu untuk memintal benang. Sejenis pekerjaan yang perlukan cahaya.
Kemudian dah selesai, orang tu pun dah pergi, bukan lama sangat, dia mula berfikir, berkat atau tidak apa yang aku buat tadi. Sebab lupa nak minta kebenaran, tumpang cahaya tadi. Kalau fikir logik akal kita, masalah ke tak masalah? Sebab orang tu duduk, kita ambil cahaya sikit. Dan bukan mengurangkan cahaya tu, orang tu pun tumpang sekejap. Tapi wanita ini luar biasa. Lalu satu hari, pada zaman Imam Hanbali, pergi bertemu dengan Imam Hanbali. Bertanya soalan tentang apa yang berlaku. Bila perempuan ini tanya cerita apa yang berlaku, Imam Ahmad Al-Hanbali tanya, kamu ini siapa sebenarnya? Kamu ini siapa? Pakai tutup habis semua. Lalu dikenakan dirinya, dia adalah adik kepada bekas khalifah yang telah pun wafat. Maksudnya negara tersebut ada Perdana Menteri yang sangat amanah, yang sangat hebat, telah pun wafat. Walaupun abangnya pernah jadi Perdana Menteri, tetapi ada seorang adik yang sangat fakir miskin. Betapa adil dan amanahnya si abang tu. Bila Imam Hanbali tahu, dia pun sebut sesungguhnya kain penutup wajahmu lebih mulia daripada serban yang sedang melilit di kepalaku. Maksudnya nak bagi tahu, Imam Hanbali kata, ya Allah, hebat sangat soalan kamu ni. Lalu Imam Ahmad kata, berikan aku masa, esok aku akan jawab. Sebab kalau kita mungkin tak ada halal tu, cepat je jawab kan. Tapi yang bertanya ni bukan orang biasa, orang yang sangat amanah, orang yang sangat integriti, orang yang sangat menjaga keberkatan rezeki. Lalu besok dia pun berkata kepada wanita ini, dengan jawab dengan cara jujur, kamu untuk cari keberkatan pada rezeki yang kamu buat, padahal bukannya banyak sangat pun dapat hasil, kamu perlu mencari kabilah yang berhenti tu dan meminta dihalalkan cahaya yang diberikan tu. Ini belum cerita yang kita ambil kertas fotostat, kusukati, itu, ini, telefon peribadi, waktu, masa. Oh, itu banyak lagi. Saya cerita muhasabah diri saya masa kerja dulu. Subhanallah. Cerita wanita ini sampai kepada khalifah yang memerintah ketika itu. Khalifah panggil wanita ni. Sebab tersebar hebat sangat, pelik sangat. Di zaman ketika itu dah ramai manusia mula tak menjaga keberkatan sumber rezeki. Tapi ada wanita yang sangat menjaga, walaupun dalam hal yang sekecil itu. Lalu khalifah pun beri hadiah berupa dinar emas yang begitu banyak. Bukan dinar macam kita ni, dinar emas. Satu dinar emas berapa? Lalu apa yang wanita ini buat? Dia pergi jumpa balik Imam Hanbali. Dia tanya, adakah halal untuk aku mengambilnya? Adakah boleh untuk aku menerima hadiah ini? Lalu Imam Hanbali menjawab, aku juga pernah mendapat hadiah sekian-sekian daripada khalifah, tapi aku tidak menggunakannya. Namun untuk kamu, kerana kamu al-fuqara, kamu sangat miskin, pelita kat rumah pun tak ada, kamu boleh gunakan sekadar yang kamu perlu. Apa yang wanita ni buat? Dia bagi semua dinar emas sedekah kepada orang miskin yang dia lagi miskin. Dia hanya guna untuk beli pelita saja satu. Padahal dia boleh beli benda yang lebih banyak pada dinar emas tu. Kalau kita, itulah dia rezeki orang yang amanah, dapat rezeki tak disangka. Tapi dalam dia menerima rezeki Allah itu, dia masih fikir takut tak berkat. Masya Allah, Allahu Akbar. Macam mana dengan kita? Jauh sangat kan? Dengan saya sendiri pun jauh sangat bila kita baca kisah-kisah orang yang sangat menjaga integriti. Hari ni, dekat musim pilihan raya, kita mula lihat bila cakap pasal amanah ke integriti kita terus nampak pemimpin kan? Betul tak? Ni nak mengundi tak semua ni? InsyaAllah. Mengundi hukum dia? Oh, ulama' wanita kata wajib, ulama' lelaki kata harus. Macam mana ni? Ada kata saya tak tahu lah politik-politik kotor. Oh, sedap dia. Dia je yang bersih. Pemimpin semua tak boleh dipercayai. Oh, dia je yang boleh dipercayai. Semua nak kuasa, semua kroni semua ni. Jangan sampai kita tersalah sebarkan fitnah. Sedangkan ada pemimpin yang beriman. Ada pemimpin yang adil. Ada pemimpin yang masuk ke kancah politik, melepaskan jawatan dan gaji dia, ketenangan hidup dia, untuk berada di dalam sistem pemerintahan supaya tidak jatuh kepada orang yang salah. Subhanallah. Atuk saya pun orang politik. Masuk bertanding, jadi YB berapa lama, lepas tu sampai esko negeri. Saya memang membesar dalam keluarga, suasana politik tu kuat. Sampai peringkat saya sekarang,
Ustazah tak nak masuk ke? Ustazah tanding mesti menang ni. Agak-agak menang tak kalau saya masuk tanding? Parti bebas. Tak, saya rasa kalau bebas pun mungkin lah, kemungkinan macam ada lah kan. Tapi ada sebab saya tak, insya-Allah saya tak masuk. Saya kekal berada di jalan dakwah sebab di sini pun dah banyak kerja yang tak habis-habis boleh dibuat. Jadi ada orang, dia perlu memberi sumbangan pada ummah melalui jalan pemerintahan. Dan saya sudah tersedia jalan melalui jalan dakwah, jadi saya teruskanlah jalan ni. Subhanallah. Maksud background keluarga tu, pak saudara apa keliling tu memang ada daripada kecil kita background keluarga orang yang kuat politik. Bukan setakat ni sampai ke atas kan. Jadi kita lihat kehidupan mereka bila masuk jadi ahli politik, bila jadi pemimpin, 10% je untuk diri sendiri. 90% tu untuk ummah, untuk masyarakat. Tak ada masa dengan anak, tak ada masa dengan cucu. Tak ada masa sampai kami kalau jumpa atuk tu macam jumpa tu berapa lama sekali, betapa kesibukan dia. Kita orang kampung, okay, ni meninggal, dia tahu dia meninggal. Padahal banyak lagi orang lain meninggal. Ni yang keberapa dah? Yang ni sakit, yang ni. Tetapi kebanyakan kita merasakan cari lagi apa yang pemimpin tempatan tu tak buat dan sebagainya. Ini saya tak ada bela mana-mana pemimpin. Cuma yang saya bimbang hari ini, mula berkuat suara apa? Tak payahlah, yang ni pun tak betul, ini pun tak betul. Senang tak yang undi? Perasan atau tidak, suara itu semakin kuat. Generasi hari ini, orang muda hari ini mula rasa tak penting ni berkenaan nak pergi keluar mengundi ni. Alah, semua tak boleh percayalah, senang tak yang undi. Kan salah pilih kan, nanti jawab depan Allah. Adakah dia tak keluar mengundi, tak kena jawab? Apa yang berlaku apabila Melayu Islam, saya sebut Melayu Islam, nak cakap resis lah. Apabila Melayu Islam mula tidak mahu mengambil tahu dan buat tak endah dengan sistem pemerintahan, tak ambil pot, saya fokus ni je, tak nak ambil tahu, tak keluar mengundi. Boleh jadi satu hari nanti pemerintahan negara bukan di tangan Melayu Islam. Bila orang Melayu Islam mula tidak mahu mengambil tahu, akan ada pihak yang ambil kesempatan. Ada pihak yang akan plan betul-betul, rancang betul-betul. Maukah negara ini tergadai? Sebab itu sikit sebanyak, walaupun saya berkawan politik, tapi saya baca. Baca sejarah, baca pihak ni, baca semua. Supaya celek sikit minda kita. Kita ajak kawan-kawan, kena keluar mengundi. Hierarki nak pilih tu macam mana? Pemimpin yang adil, yang amanah. Lepas tu nak tengok. Lepas tu confuse pula, dua-dua nampak kurang amanah pula kita tengok. Macam mana? Pilihlah yang paling kurang sikit dari segi keraguan tu. Adakah? Dua-dua kurang amanah lah saya rasa. Jadi macam mana nak pilih antara dua kurang amanah? Pilih yang kena pilih mana yang kurang mudarat lah. Faham ya maksud saya? Kadang tu keliru. Tapi kan nama dah keluar awal. Kan boleh buat istikharah. Oh, cik nak kahwin je istikharah. Pilih pemimpin lagi besar ni. Subhanallah. Bukankah segala apa yang kita buat kerja sekarang tuan-tuan di kementerian ni ada pengaruh daripada orang atas? Betul atau tidak? Mara tu siapa yang buat? Sejarahnya Mara siapa yang asaskan? Ni bawah kementerian tuan-puan sekalian ni. Tuan Abdul Razak kan? Betul tak Mara Tuan Abdul Razak yang asaskan? Betul, Tuan Abdul Razak. Tuan Abdul Razak tu apa yang dia tak asaskan? Mara lagi? Hampir Felda, Fekra. Besar tak pahala dia dalam kubur sekarang? Oh, ramai yang dapat manfaat. Tahu tak banyak pihak yang nak masukkan Mara apa semua kelebihan kepada Bumi Mitra? Dan hasrat mereka tu bukan main-main lah. Perancangan yang teliti demi teliti dan dia suka dan dia bersorak. Bila tengok orang Melayu Islam sudah tidak ambil tahu tentang pemerintahan, tak nak ambil tahu dan ni, tak bersemangat lagi dalam bab nak memerintah negara, generasi muda yang malah berfikir. Yang terus letak shot je dan kepala pendek je, politik kotor tak ambil tahulah. Aku tak balik mengundi, kau balik? Tak berialah aku nak balik jauh-jauh. Kami tak balik mengundi Terengganu. Walaupun kos banyak, jam, tempoh untuk satu undi. Saya nak cerita ayah saya kan, masa ayah saya dah penat sangat. Kanser, 3 kanser. Kanser esophagus, dah potong saluran makan, pergi kanser paru-paru, pergi kepada kanser darah. Keadaan doktor tak benarkan keluar. Masa tu pilihan raya yang lepas 4 tahun lepas, yang sebelum ni. Ayah nak juga keluar mengundi,
Walaupun doktor kata jangan, saya kata tak apalah ayah, tak apa satu. Ayah kata satu sangat penting. Ambulans bawa pergi kat tempat pusat undi, tolak dengan katil, masuk kat tempat pusat undi, masuk begitu. Masuk balik ke hospital, dia jadi makin tenat. Sebab sebenarnya tak boleh keluar dengan suasana ramai orang. Tapi dia kata ini tanggungjawab, ayah kena jalankan tanggungjawab walaupun satu undi. Bukan kerana ni, tetapi untuk ayah jawab di hadapan Allah besok. Ayah dah buat tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat. Sebab apa tuan-puan sekalian? Masya Allah. Kenapa? Semangat sikit ya. Mungkin ada yang rasa dah tak nak ngundi ya. Tepat ni. Tepat sebenarnya. Sebab apa? Saya nak bacakan hadis Nabi. Saya bukan cakap kosong tuan-puan sekalian. Saya ada sebut ke parti mana saya undi? Tak ada kan? Saya sekadar bercakap daripada rakyat pada rakyat. Faham ya? Saya bukan pemimpin. Rakyat kepada rakyat yang risau melihat rakyat hari ini mula tawar hati tak nak keluar mengundi. Dan saya nak ajak rakyat tolong keluar mengundi. Pastikan pemerintahan pada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang amanah. Orang yang walaupun kita rasa mungkin keyakinan bukan 100%, kurang-kurangnya 60% pun jadilah. Supaya besok Allah tanya apa peranan kamu dalam bab pemerintahan negara kamu. Sebab apa? Hadis Nabi. Nabi sebut, kullukum ra'in, setiap pada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pada kamu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di atas kepimpinan kamu. Hadis Nabi tu panjang, Nabi sambung. Setiap pemimpin, setiap raja, setiap pemerintah akan ditanya oleh Allah. Dan setiap rakyat akan ditanya oleh Allah. Kita jangan suka hati, jawablah esok menteri depan Allah. Jawablah esok. Kau jawablah YB. Kita pun kena jawab depan Allah besok. Kita sebagai rakyat akan ditanya, apa yang kamu buat untuk negara kamu? Apa yang kamu buat untuk negeri kamu? Oh, saya komplain je. Komplain sana, komplain sini, tidur. Komplain sana, komplain sini, saya fikir diri saya je. Subhanallah. Saya saksikan ramai orang yang masuk politik, dia korbankan anak dia, keluarga dia, masa dia dengan isterinya, masa dengan ni. Saya kalau jumpa isi CYB, saya tanya macam mana kehidupan. Kami tak ada kehidupan. Saya start daripada tu, saya dengan anak-anak saja. Dan saya adalah mungkin orang yang keempat, orang yang kelima, bukan orang yang pertama. Pertama, mesyuarat sana, mesyuarat. Kedua, rakyat. Ketiga, ni. Bertembung, plan dah nak pergi jalan. Tiba-tiba ada berkaitan dengan rakyatkan yang dia ada isu, pergi. Tapi benda tu adakah mereka cerita semua di media sosial? Mereka luah semua? Yang tahu, mana YB tak turun? Mana YB ni tak ni? Cubalah jadi YB. Sebab saya hidup dalam keluarga tu, saya tengok macam mana tu saya jadi YB. Walaupun masa tu saya kecil. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ada kaitan tak tajuk kita ni? Ada. Kita sekarang bercakap tentang bukan integriti pemimpin saja, integriti kita sebagai rakyat. Di mana integriti kita sebagai rakyat? Kalau kita nak petikaikan integriti mereka, tak habis cerita. Memang ada yang korup, memang ada yang makan rasuah, memang ada, tak habis cerita. Kita sekarang di pejabat, macam mana integriti kita? Sebab itu kita masih berada di sini. Agak-agak kalau kita berada di tempat mereka, mungkin jauh lebih korup. Na'udzubillah min zalik. Agak-agak lah. Sebab nak jaga masa sekarang pun tak jaga elok. Kita masih guna waktu pejabat untuk perkara yang tak sepatutnya. Kita masih lagi buat kerja tak sempurna. Itu kisah tadi tu, pasal wanita tu dapat sesuatu tak? Masa dah habis kan? Sampai 3.30 waktu pejabat? Allahu Akbar. Sekarang baru 3.30 tuan-puan. Boleh ke kalau habis pukul 4? 4.30 pun boleh. Ya Allah, biar betul. Sekarang baru 3.30 jam, saya salah ke? Kita tolong cepatkan semua. Rasa lama ke sekejap? Betul ke tuan-tuan? Ya, saya je rasa lama ya. Saya minta izin minum air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya je berdiri, tak Acik ya. Semua kena berdiri lepas ni. Oh, naik rupanya. Okey ya. Saya bukan cakap politik ya. Jangan pula tiba gam Ustazah ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Buka kasut. Pakai sangat kasut bergaya tu, tinggi sikit. Tak tinggi sangat tapi tak biasa. Kadang pakai slipper je kan. Jadi, jangan tengok sangat. Sok-sok.
Okey. Sebab dah lama berdiri tu sakit. Kalau saya duduk tak keluar suara nanti. Memang lebih selesa macam ni. Okey. Sebab duduk tengah, sebab tengah tak ada orang kan. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah, saya nak cerita kisah seorang cleaner yang ada integriti yang sangat hebat. Saya selalu cerita kisah-kisah yang sama. Tuan-puan mungkin dah pernah dengar kan? Buat-buat. Walaupun dah pernah dengar, buat-buat tak pernah. Macam kali pertama dengar. Macam excited gitu kan. Okey. Masa saya kerja di Jabatan Agama dulu, adalah seorang, sekarang ni ada lagi tak yang jawatan PA, pembatuan merendah? Ada lagi? Dia dah tukar dah? Ada lagi. Cuma dia ubah pembantu awam. Operasi. Macam itulah. Masa saya tu pembatuan merendah PA kan, kita panggil PA. Jadi dia boleh perempuan, boleh lelaki, betul kan? Jadi yang ni adalah perempuan. Dia bukan di pejabat saya. Dia di pejabat lain. Jadi tapi saya kenal dia dan selalu jumpa. Dan dia macam, yelah dengan ustazah, kadang bagi hadiah, kadang bagi air lahir, macam tu lah. Dia ibu tunggal. Masya Allah. Seorang wanita ibu tunggal. Anak 5 orang tak silap. Subhanallah. Dia tak ada kereta, ada motor saja. Umur dia dah 40 lebih, ada motor saja. Hantar anak dia ke asrama dengan beg besar, dengan barang-barang, guna motor daripada Seremban ke Kuala Pilah. Jauh ke dekat? Oh, tahu Seremban Kuala Pilah tu jauh. Siapa yang tahu, tahulah jalan, beleka-leka apa semua. Naik motor, hantar anak pergi sekolah asrama, tempuh hujan, itulah ya Allah, subhanallah. Orang suruh buat air, betul kan? Bos suruh ni, fahamlah kerja gini, pernah gini jumpa dia. Tapi yang saya pelik, rezeki dia tak putus-putus. Satu, sebab dia bersyukur dengan apa yang ada lah. Antara rezeki yang pelik dia ialah setiap tahun pergi umrah. Siapa yang dah pergi umrah kat sini, angkat tangan? Siapa yang dah pergi umrah? Oh, ramai lagi ni tak pergi ni kan? Kenapa belum pergi? Nak jawab pun kan, integriti. Esok jawab kat malaikat tau. Jawab betul dengan saya. Masya Allah. Saya sendiri pun lambat juga dapat kesedaran. Umrah ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Sama dengan haji. Bagi yang mampu. Kita mampu tak nak jawab dengan amanah, dengan jujur. Kita tak pergi sebab kita tak mampu. Susah sikit nak jawab. Faham tak maksud tuan-tuan? Tuan-tuan? Kalau kita nak jawab tu betul, saya tak pergi lagi sebab belum mampu. Kalau jawab jujur, hari tu pergi Langkawi banyak ke habis? Hari tu pergi sini, handbag campur semua. Maksudnya kalau kita hitung sebenarnya kita dah sampai peringkat mampu. Cuma kita tak jadikan itu keutamaan. Jadi duit tu akan pergi juga, akan habis juga sana sini. Tapi bagi orang yang meletakkan umrah itu nombor 1, penting sangat dia pergi, penting sangat baginya nak tengok, nak pergi ziarah Rasulullah. Macam kita lah perempuan, kau nak sesuatu akhirnya akan beli juga walaupun mahal. Betul tak? Nokzah lah, apalah kan semua tu kan. Macam-macam hujah lah dengan suami. Bang, saya ni kan nak jadi isteri yang solehah. Mukadimah tu kan. Kalau boleh saya nak pastikan makanan di rumah kita ni halal dan thayyibah. Jadi kalau boleh tak nak dalam masak. Kalau kita beli makanan luar, bang kira tak semuanya banyak. Suami ni kalau dia faham isteri ni ada benda ni nak sampaikan ni kan. Awak cakap je lah sebenarnya nak beli apa. Je tu kan. Memang mahal sikit bang, Nokza bang. Contoh Nokza cerita lama dah kan. Sekarang apa nak? Nama apa tu? Thermomix. Bang, roti kat luar sana bukan boleh percaya sangat integriti mereka bang. Bang tahu tak, dengan Thermomix, siap roti. Sama juga dengan pasta-pasta tu. Abang suka teh tarik kan? Teh tarik suka kan bang kan? Oh, Thermomix ni kalau buat teh tarik, memang terbaik bang, sedap ini. Allahu Akbar. Itulah caranya saya menipu daya suami saya. Dan akhirnya suami saya izinkan. Dan sampai hari ni saya hanya buat teh tarik je. Masak belum lagi. Ya Allah. Baru je 2 minggu lepas suami saya tanya, ni makhluk apa? Ni makhluk apa? Sebab lepas dah teh tarik tu tak guna-guna. Saya cuba masak masa tu sekali, guna dia, tapi tak jadi. Saya terus pindahkan daripada tu ke kuali biasa. Dan itu kali tak akhir saya guna. Yang jual pada saya tu memanglah dia nak bantu. Saya pula tak ada masa nak balas. Dia nak ajar tekan ni. Akhirnya duduk situ. InsyaAllah saya mengisafi diri saya, Encik. Sebab susahlah suami ada depan bila ceramah. Saya tak nak tipu. Jadi
Ya, saya bagi hujah macam-macam dekat suami. Sebab saya buat permohonan dengan suami tu 2 tahun lebih kot. Pada 2 tahun lebih yang lepas, ada orang nak bagi percuma pada saya. Nak bagi percuma dengan syarat ustazah ambil gambar je. Tapi suami saya, mak saya memang takkan bagi terima apa-apa. Jadi duta, walaupun ambil gambar dia akan gunakan untuk elat. Sebab itu saya tak pernah jadi duta mana-mana. Sebab mak saya dan suami saya memang tak izinkan. Walaupun tawaran duta tu datang dengan puluh ribu. Dan datang tawaran sampai peringkat ratus ribu. Tolak semua. Duta apa pun. Artis kan? Tak, dia gini. Tak sisi artis. Orang yang ada pengaruh. Bila dia cakap sikit, orang akan faham ya, pengaruh. Jadi mereka tahu value kita. Memang follower bukan sekat ramai, tetapi berkualiti. Elan apa pun insyaAllah boleh lah. Tapi amanah tu mak memang tak bagi. Suami pun tak ni. Bang boleh lah bang. Masa tu nak sangat termomik ni. Masa PKP. Kan kita duduk rumah je masak. Tiba ada yang PM. Ustazah, tapi kita nak ustazah ambil gambar je. Saya tak payah cakap apa. Nak bagi percuma 7,000 lebih. Kalau perempuan terima tak? Saya buat rayuan suami tak bagi. Lepas tu okey lah bang. Kalau saya beli. Bukanlah tak ada. Maksudnya adalah sikit duit kan. Pun tak bagi. Baru lulu berapa bulan lepas. Dah tapi buktinya benar. Macam suami cakap. Memang akhirnya tak guna. Belum guna. Saya akan guna insyaAllah. Malam ni saya akan buat teh tarik lagi. Sebab teh tarik tu memang sedap sungguh lah buat teh tarik dia. Dia pusing sampai berbuih. Oh memang power sungguh. Itulah kali tamu saya rasa. Kali tamu saya ni. Kali terakhir saya buat. Okey. InsyaAllah saya akan buat lagi. Ni kita nak cerita apa tadi? Bahasa apa tu? Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian. Ramai mana orang yang dah mampu beli termomik tapi tak pergi lagi umrah. Harga sama. Termomik 7,000 lebih kan? Umrah pun 7,000 lebih. Ada yang 6,000 lebih. Ada yang sekian-sekian. Maksudnya di sini, Masya Allah, saya nak cerita pasal apa tadi. Macam mana boleh pergi umrah setiap tahun? Bukan dengan duit dia. Setiap tahun mesti ada orang yang memang berebut nak taja dia umrah. Ustazah, tahun depan pun dah ada. Tahun lagi sekali pun dah ada orang nak ni. Dia seorang yang sangat menjaga integriti tempat kerja walaupun dia pangkat paling rendah. Masa bekerja tu tak berhenti. Kadang kata akak, saya nampak akak dah penat. Tak apa ni waktu kerja kita kena buat kerja. Orang bully, orang kata baik, buat kerja. Akak buat kerja nak cari rezeki yang halal supaya anak-anak ni. Anak bijak, masuk asrama penuh, hidup susah, rumah dengan tumpang rumah orang tua. Jauh rumah dia, saya pergi pedalaman juga. Naik motor nak pergi kat pejabat tu dengan hujan panas apa. Lepas tu jalan tu lori besar-besar, dia kata sekali lori memang tuyul hayang. Hantar ni susah, bukan hidup senang, hidup yang susah. Gaji pun paling rendah tetapi integriti dia sangat hebat. Masa umur 40 lebih, dia tak ada SPM. Daripada keluarga susah, dia ambil SPM masa umur 40 lebih. Lepas ambil SPM, Ustazah, agak-agak akak boleh tak ambil SPM ni? Akak baca sendiri je ni, akak belajar sendiri. Nak bayar orang tak mampu, anak pun tengah ambil SPM. Lulus SPM je. Tak lama lepas tu, ni cerita kisah benar ni. Tak lama lepas tu, Ustazah, apa-apa dicari saya. Masa saya kerja dulu, Ustazah, kalau akak sambung diploma macam mana? Akak nak sambung diploma sebab apa? Akak tahu kalau akak ada diploma pun, akak takkan naik dah pangkat. Umur akak dah sekian-sekian. Tapi akak rasa selalu orang hina akak sebab akak tak ada ilmu. Selalu orang hina akak ni sebab akak ni tak pernah masuk universiti. Jadi akak nak ambil diploma, buat part time. Tahun ke tahun, habis diploma. Daripada umur 40 lebih baru ambil SPM, ambil diploma, habis 4 tahun, habis diploma dia. Dan masih lagi jawatan sama, masih lagi peringkat yang sama. Tetapi dia telah upgrade diri dia sangat luar biasa. Saya kata, abang, akak memang akak orang yang luar biasa. Yang ada zaman yang sekarang ini, orang kerja itu, orang kerja ini. Akak tingkatkan kualiti diri akak. Bukan untuk siapa-siapa. Akak buat kerana Allah, Ustazah. Akak buat untuk Allah. Allah sukakan kita tuntut ilmu, akak buat. Walaupun orang peli. Apalah sama diploma susah payah hujung minggu pergi belajar, anak ibu tunggal seorang suami tak pernah, bekas suami tak pernah bagi nafkah. Tak pernah bagi nafkah. Tiap tahun pergi umrah. Hebat tak? Kisah cleaner yang kedua. Ni tadi tu Pak, ini cleaner. Seorang makcik ni, ini dekat pejabat saya. Saya masuk 7.30 masa saya kerja dulu. Sebab kita hantar anak sekolah, so sekolah dekat 7.30 boleh masuk, 4.30 boleh keluar kan.
Jadi, Masya Allah, saya pun, okay, tuan-puan boleh dengar, oh makin naik Masya Allah, dekat 2000. Dekat 2000, tak, dekat 3000. Masya Allah. Yelah. Okey, orang suka dengar cerita petang ni ya. Kita bercerita lagi. Okey, cleaner ni, saya terbayang muka dia. Orang yang wajahnya suka senyum. Saya masuk 7.30, dia dah ada. Saya tanya akak masuk kerja pukul berapa? Pukul 8 Ustazah. Kenapa awal sangat akak datang? 7 suku dah sampai. Gelap lagi. Saya ni yelah sebab saya pas kat 7.30, saya keluar 4.30. Suami saya kerja kat Melaka. So saya 5 orang anak saya uruskan. Sekolah ni, sekolah ni. Penat Okay, lepas tu saya tanya, kenapa akak datang awal sangat? Lebih baik awal Ustazah daripada lambat. Dush, kena kan? Lepas tu, tapi masalah akak awal sangat. Takut jam. Seremam mana jam? Rumah dia dengan rumah saya tak jauh. Dia duduk dekat apartment. Bukan macam rumah flat kos rendah. Rumah saya depan dia sikit je. Mana ada jam kak? 7 suku tak ada kereta. Tak ada jam. Tak apalah Ustazah. Yang penting kita tak ambil masa kerja. Jadi dia awal tu, kita 10 minit dah awal kan? Oh, rasa macam hebat 10 minit. Amanah. Ramai. Dia awal 45 minit. Masya Allah. Dia konsisten macam tu. Lepas tu, bila waktu bekerja, saya nak borak, saya boleh borak sekejap je dengan dia. Akak ni saja, orang suka borak. Ustazah minta maaf ya, sekarang waktu kerja, saya kerja ya. Dush kena lagi. Faham tak? Alah, kalau kita fikir, bukan kita nak remehkan kerja cleaner. Dah siap bersih, yang lain duk borak, duk cakap, duk ni. Tak, dia sibuk cari kerja. Ustazah ada apa-apa lagi kak? Dah berapa kali dah kat lap cermin saya ni? Tak kotor kak? Tak apa. Kalau ada apa-apa Ustazah cakap ya. Ibu tunggal juga. Besarkan anak sendiri berpuluh tahun. Ibu tunggal juga. Lepas tu kan bersih tandas. Tapi dia pandailah jimat air, bukan membazir. Buat kerja. Saya pergi rumah dia bersih. Anaknya berjaya. Hidupnya tenang. Murah rezeki. Kak, gaji akak berapa? Dia sebulan tolak-tolak tinggal 800. Lepas tu bayar sewa rumah, bayar itu anak-anak besar gini sikit je. Tapi cukup bertahun-tahun dia hidup macam tu. Dan dia buat kerja tu, punya amanah kerja. Sebab Ustazah, kerja saya ni memang orang tak pandang, tapi Allah pandang. Dush kena lagi. Kita pegawai duduk buat-buat sibuk, pegawai pergi meeting hebat. Bila 4 majlis, pengarah kan, duduk depan orang hormat. Tapi depan Allah belum tentu settle. Nampak macam buat kerja besar, mewakili negara. Macam itulah ibaratnya kan. Subhanallah, kita rasa kerja dia remeh, kerja dia rendah, tapi dia mengangkat martabat kerja dia di sisi Allah. Agak-agak Allah pandang tak kerja kita ni? Susah nak jawab. Allah pandang tak ni? Kan? Masya Allah. Adakah kita kerja memang fikir, asal buat, nanti dapat gaji, lepas tu sekian-sekian, itulah rutin kita sepanjang hayat. Ataupun kita mula naikkan tahap kualiti kerja kita untuk dipersembahkan pada Allah. Kalau kita ada keinginan, apa yang aku buat untuk ditunjuk pada Allah, bos tak puji, no hal. Tak naik, tak dapat anugerah. Semua dah dapat anugerah pekerja cemerlang? Siam pula belum dapat. Tak cemerlang ke? Saya 9 tahun kan, saya tak pernah dapat. Malunya nak cakap. Dan antara sebab kan, bos saya panggil, Asma, awak memang cemerlang, tapi tiap tahun awak cuti bersalin. Sebab cuti 3 bulan tu. Jadi kita bagi orang lain dulu ya, tengok tahun depan macam mana. Mengandung lagi. Cik suami, saya kena ambil anugerah isi cemerlang lah, dia bagi kan. 10 tahun tu, tiap tahun mengandung. Tapi bukan tiap tahun bersalin juga. Ada yang gugur, ada yang apa semualah. Jadi masa tu kan saya macam, sebab semua orang kata, ni Ustazah dapat ni, Ustazah ni. Tiba-tiba kan panggil Ustazah, macam ni lah sebab cuti kan, jadi tak dapat lah tahun ni. Saya kata, sebab cuti tak dapat. Macam tu kan. Jadi, bukan saya nak cover diri saya cemerlang ya. Maksudnya kalau kita tak dapat pun anugerah pekerja cemerlang, biarlah kita ni dapat anugerah pekerja cemerlang di sisi Allah. Biarlah bos tak hargai hasil kerja kita. Bos tu bukannya dia mampu tengok semua, betul kan? Orang atas ni dia macam ni kan piramid. So orang bawah semua nampak. Dia pula nampak orang bawah kecil. Tak boleh nak pergi detail pun. Tak puas hati dengan orang tu. Baik aku tak payah jadi rajin. Sebab apa? Kalau rajin kena buat kerja. Untung tu. Malas macam tu. Ada istilah tu. Saya dengar, kita tahu.
Untungnya jadi orang malas. Bos pun tak panggil nama dia. Asyik orang rajin je nama dipanggil. Betul tak? Betul. Mungkin yang rajin tu ya berbunyi ya. Subhanallah. Sebab apa? Bos tak ada pilihan. Majikan tak ada pilihan. Beri pada orang yang kurang integriti, kurang amanah, maka kerjanya cincai. Apa maksud ikhlas? Tuan-tuan, maksud ikhlas apa? Tak harap balasan lagi. Jadi tak gaji pun tak apa ya. Jangan. Gaji tu wajib. Bahkan Nabi sebut kamu bayarlah upah orang yang melakukan kerja ni sebelum kering peluhnya. Bukanlah kita minta gaji hari-hari pula ya. Kalau kami pernah duduk di Australia, kerja di sana bayar gaji seminggu sekali. Seronok tak kalau gaji seminggu sekali? Sana gaji seminggu sekali. Encik suami pernah jadi cleaner. Sambil dia masa tu buat PhD, tapi adalah cerita insya-Allah lah akan InsyaAllah ya, gitu je insyaAllah. Sama ada diselesaikan ataupun begitulah menjadi sejarah. Tapi pengalaman 2 tahun lebih duduk di Brisbane tu, beliau kerja, sana memang gajinya seminggu sekali. Jadi minggu ni bayar rumah contoh, minggu depan bayar kereta, minggu ni. Dia tak ada istilah hujung bulan ikat perut. Faham ya? Setiap minggu dapat gaji. Kita ni baru seminggu dah habis gaji kan. 3 minggu kira-kira gaduh-gaduh dah dengan suami. Dia orang tak ada tekanan tu sebab gaji seminggu sekali. So kalau dah habis masa hari ketiga, tak adalah lama sangat nak tunggu 4 hari tu, faham ya? Ini dah habis seminggu, nak tepus 3 minggu tu azab, betul tak? Mulalah mak minta tolong sikit mak, tak sempat lah telefon mak. Padahalnya dah terbeli handbag baru. Mak faham je lah zaman sekarang mak semua mahal. Cuma mak tu tak pandai korek je. Mak ingatlah cucu mak ni kesian, cucu mak guna cucu pula. Ya, kadang-kadang tu sebab kegagalan kita mengurus kan. Kita dah mengutamakan apa yang kita nak berbanding yang perlu. Okey. Di sana, tadi saya cerita dah pasal cleaner tu kan. Okey. Saya cerita sikit. Kadar integriti, saya tak tahulah budaya kerja di sana ya. Macam ni, balik pukul apa ni? Ada yang balik 4.30 kan? Okey, adakah orang yang 4.30 tu 4.29 dia dah tunggu dekat punch card? Ada kan? Ada, ketak-ketak. Apa pandangan kita orang yang balik sharp? Okey je kan? Apa pandangan kita orang yang balik lambat? Tu Haji, kalau balik lambat, dia balik 4.30, pukul 5 tak balik lagi. Kita cakap apa? Bagus. Oh, kuat kerja, bagusnya. Tahu tak di sana, saya belajar sesuatu. Bila ada staff yang balik lambat daripada waktu dia bekerja, bukan suruh balik, dia hantar ke kaunseling, kena dapatkan khidmat nasihat. Dia anggap mungkin ada masalah dengan dekat keluarga, sebab sepatutnya habis waktu kerja, balik segera ke rumah untuk jalankan tanggungjawab di rumah. Faham tak ni? Maksudnya, dia mungkin bertanggungjawab di pejabat tapi kurang bertanggungjawab di rumah. Kita ni punch out sini, punch in rumah, betul tak? Kerja tak habis kan? Kita ada tanggungjawab di sini dan ada tanggungjawab di rumah. Oh, semua balik awal ni. Tapi, dengar tapi ni. Tapi. Mereka sana kerja, ramai, macam contohlah, saya berurusan dengan kawan saya PR apa semua kan. PR lah kan? Permanent resident. Mereka walaupun bukan kilang, pejabat, saya tak tahu ia terpakai di semua pejabat ataupun pejabat tertentu, telefon letak dalam satu tempat. Telefon tu. Jadi sampai peringkat dia kata, kami ni habis dah kerja, cari kerja. Bos ada kerja lagi tak? Sini biasa tak budaya cari kerja? Kalau tak habis kerja, diam-diam sudah kan? Boleh relax. Tapi nak katanya, saya nak tanya, betul atau tidak? Punca utama kita hilang fokus telefon. Betul tak? Tengah kerja, selesaikan masalah gaduh adik-beradik, masalah gaduh dengan tu masalah ni. Okey, kadang cakap masalah keluarga, saya ada hal keluarga sikit ya, sampai sejam dengan mak, bla 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 bla. Tapi kalau telefon tu tak ada orang nak access dengan kita. Saya tanya kalau ada emergency, dia orang boleh telefon pejabat. Kalau betul kita pula ada emergency kena call, kita minta kebenaran ambil phone ni. Saya nak tanya, betul atau tidak kalau phone ni 8 jam tak ada waktu pejabat, efisien tak kerja kita? Sangat efisien, fokus.
Sebab itu mereka boleh balik sharp. Sebab itu mereka boleh balik sharp. Mereka tak bawa balik kerja ke rumah. Kita ni tak tahu kita tak bawa balik kerja ke rumah sama ada kerja betul-betul settle dengan sebaik mungkin ataupun kerja asal siap. Saya nak sebut pasal ikhlas tadi. Betul lah tidak harap. Tapi gaji tu wajib lah. Itu hablum minanas. Maksud ciri-ciri orang yang ikhlas adalah buat kerja sehabis baik. Saya nak tanya kan, bab solat. Ada beza tak orang yang solat betul-betul dengan asal solat? Ada beza. Orang yang betul-betul solat, sebab kita bukan hanya kena belajar solat dengan betul, tapi belajar bagaimana nak betul-betul solat. Kalau solat dengan betul, cukup tahu 13 rukun, semayang laju, semayang lewat, asal semayang, cukup 13. Itu asal solat. Agak-agak diterima tak oleh Allah? Orang yang asal solat. Wallahu a'lam. Boleh jadi tak diterima oleh Allah. Ada beza tak orang yang buat kerja betul-betul dengan asal kerja? Ada beza. Di kalangan kita tengoklah, bukan dalam ni, ada orang yang asal datang kerja je, pasal ni asal datang, cukup boleh ambil gaji. Ada orang bila sampai je waktu kerja, dia bersihkan tempat dia, motivasi dia tinggi, buat kerja betul-betul fokus. Orang beli, macam bagus. Sekarang dah ni, setengah jam lagi waktu rehat, tak apa, bawa pergi dulu. Pukul 1 baru saya keluar. Ada orang sangat jaga masa, sangat jaga kerja. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Sebab itulah, insya-Allah orang yang buat kerja sungguh-sungguh, kerja betul-betul, kerjanya akan jadi nilai ibadah. Boleh jadi besok, sebenarnya kita tak ada pilihan tuan-puan sekalian. Ibadah khusus sangat sedikit, betul atau tidak? Apa ibadah khusus? Solat, zikir, baca Quran sangat sikit. 8 jam dah dekat pejabat, balik rumah, masak, ngemah gini, bebe, pening-pening anak, masak, lepas tu makan, lepas tu dah ngantuk, tidur. Bacalah surah Al-Mulk, itu pun kalau baca. Maksudnya tak ada pilihan melainkan menjadikan kerja kita sebagai ibadah. Kita kerja 20 tahun, 30 tahun, kumpul pahala ibadah begitu banyak, maka itulah insya-Allah akan menjadi asbab untuk ke syurga. Subhanallah. Boleh tak ni tuan-tuan ni, perempuan? Kita jalanlah pula ya. InsyaAllah. Okey, kita tanya soalan. Okey, puan yang pakai tudung tu, saya nak tanya soalan. Okey, saya pakai tudung. Okey. Saya nak pilih siapa? Orang lelaki. Okey. Yang gantuk saya akan tanya. Tak ada, saya tak akan tanya. Kan nanti saya saja tengok semua hidup lagi ya. InsyaAllah semua hidup. Sebab tidur tu adalah mati sementara. Sebenarnya alhamdulillah okeylah. Tengah hari ni boleh bertahan. Macam bagi tepukan sikit lah untuk saya. Okey, saya duduk dekat sikit lah. Duduk sini lah pula, awak situ ya. Masya Allah. Kita dah nak melabuhkan tirai. Saya nak cerita tadi tu, kawan saya yang bila kerja di sini di Australia tu, mereka ni kalau balik 4.30, Pak Suku tu dah siap-siap dah barang. Sama tak? Sini ya nak balik 4.30. Oh tak. Maksudnya kami faham bila dia orang nak tutup 4.30, 15 minit sebelum kami dah tak boleh berurusan dah. Sebab dia orang macam dah ready untuk tutup pejabat dah. Kalau kita fikir, orang terimalah lagi kan sampai 4.30 kan. Tapi dah jadi culture, mereka dah mula bersiap-siap. Sebab kalau dia ambil lagi 4.25, mungkin dia akan lebih masa. So kita ni kan, dia kata datang awal ya, culture tu begitu. Tapi mereka negara maju kan. Mereka ada tahap integriti, waktu bekerja sangat tinggi. Itu yang saya lihat. Dia orang buat sahabat baik, dia orang manfaatkan betul-betul masa. Mereka tidak menggunakan untuk hal-hal peribadi waktu bekerja. Tapi kita gangguan banyak melalui telefon. Lazada, Latahzan, Shopee. Mula nak tengok sikit je kan. Gosip pun kadang tersalah. Tengok buka Facebook, keluar gosip. Gosip tu pula tentang, gosip Bilal bin Rabah ni. Saya cakap asal sahabat Nabi. Baca kisah Bilal bin Rabah. Kan ada Bilal lain. Kadang pasal kan anak kecil yang bernama Bilal pun leka baca komen kan. Waktu bekerja pula tu, Allahu Akbar. Jadi macam mana kita nak cover balik? Antaranya adalah kadang-kadang mungkin kita kerja lebih masa, ya Allah,
Semoga masa yang lebih dan buat kerja, bukan duduk borak-borak, tak apalah, lebih cover. Padahal duduk borak, lebih sebab borak tak cover. Lebih, lepas tu ya Allah, mudah-mudahan masa yang dilebihkan ini ataupun mungkin adalah sesuai ke buat kerja sikit kat rumah ke, boleh cover masa-masa yang aku gunakan pada waktu bekerja dulu untuk hal peribadi. Sama juga kadang tu pergi tak claim mileage. Ya Allah, mudah-mudahan ada guna duit-duit daripada kerajaan. Bukan duit kerajaan, maksudnya alat-alat kita guna apalah untuk peribadi. Mudah-mudahan bulan ni, tak claim mileage, tak claim OT ni, boleh cover. Macam tu. Faham maksud saya? Kalau kita ada rasa bersalah, macam mana rasa bersalah banyak ni? Antara tanda ciri-ciri orang yang ada integriti bagi orang Islam, apa dia? Mesti bayar zakat. Zakat ni kalau tak bayar, dia bagi efek yang kita tak sedar. Selalu gaduh suami isteri, dengan anak-anak, serba tak kena, mungkin ganggu kesihatan, mungkin ganggu pelajaran anak, hilang kemanisan dalam beribadah. Sebab rezeki gaji kita tidak berkat. Bila tak berkat, daripada gaji itulah kita buat bayar rumah itu jadi panas. Bayar kereta, asyik problem je. Buat beli makanan, jadi darah daging. Nampak tak kaitan dia? Zakat pendapatan, kalau tuan-puan pergi ke pusat kutipan zakat bawah tu kan, ada daftar tu kan? Sebab program ni ada jemput kan? Bila, walaupun gaji anda RM5,000, RM4,000, walaupun tinggi, RM6,000, RM7,000, bila pergi kira, tengok-tengok, RM20 je sebulan bayar. Tak tinggi pun. Cuma tak berani nak pergi kod tinggi. Zakat maksudnya penyucian. Zakat membawa maksud pertambahan, penyuburan. Siapa yang bayar zakat, hartanya semakin subur. Hartanya akan bertambah. Yang paling utama berkat. Bagi businessman bukan Islam, mereka tak ada isu berkat tak berkat ni. Bagi orang Islam, orang berniaga, tuan-puan ni sedang berniaga ni. Saya makan gaji, berniaga. Subhanallah. Berniaga dengan Allah. Sebab itu Allah kata, sebarang siapa yang berniaga memberikan pinjaman kepada Allah itu dalam bentuk apa? Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan gandakan sampai 700 kali ganda. Padahalnya rezeki kita ni Allah bagi, tapi Allah pujuk kita dengan perkataan ayat Quran pinjaman. Kita bagi zakat RM30, pinjaman kepada jalan Allah. Padahalnya Allah nak ambil, Allah boleh ambil je. Tapi Allah pujuk dengan perkataan pinjaman. Soalnya kita akan dapat balik. Betul tak? Tapi dapat balik bukan RM30, tapi digandakan sampai 700 kali ganda. Masya Allah. Dapat balik tu bila? Allah bagi di dunia lagi. Daripada sebelum ni gaji memang cukup-cukup makan, tak cukup. Bila bayar zakat, nampak makin kurang. Tetapi Allah beri rasa cukup. Percaya atau tidak, buat. Saya dulu perundikan rumah tangga. Memang banyak masalah ada kaitan dengan tak bayar zakat. Ngadu masalah isteri, ngadu masalah suami, ngadu masalah anak, degil. Saya katanya, puan kerja kan? Tak apa dek, itu kita biar je, abaikan je. Sila duduk, siang kamu penat. Dah lah ceramah sekian gini, Masya Allah. Duduk. Tak, susah hati kamu berdiri. Duduk, macam tak sabar nak balik. Duduk. Masya Allah, okey? Okey, tenang. Okey, baik. Subhanallah, antara soalan yang kita akan tanya bab rukun Islam. Ini bab integriti kita sebagai umat Islam. Syahadah. Kedua, solat. Integriti sebagai umat Islam, solat. Ketiga, puasa. Kalau bulan Ramadan, orang tak puasa, nampak ke tak puasa? Ada ke Kak Dahi tak puasa? Tak, dia buat lembek. Dia tak buat lembek pun, maksudnya puasa tak puasa, tak ada orang tahu pun. Bukti awak puasa, nak bukti macam mana? Tak angkat. Tapi integriti kepada Allah, Allah je yang tahu kita makan ke tak. Masuk tandas, boleh minum air Pepsi kan? Air pahit besi. Air Pepsi, pahit besi. Maksudnya kalau kita minum, lepas sulap betul-betul, siapa yang tahu? Sebab itu, rukun Islam itu sebenarnya melatih integriti kita. Buat yang terbaik, buat sesuatu kerana Allah, walaupun manusia tak nampak. Puasa mana boleh dibuktikan? Bermula dengan syahadah, solat. Kalau tak ada solat tu tak wajib. Agak-agak solat tak kita? Solat tu tak wajib. Nak solat tak solat pun tak apa. Agak-agak solat tak?
Tapi sebab solat itu wajib. Jadi kita ni sakit pun solat, tak larat, tak ada mood pun solat, tak ada mood nak solat, solat juga sangat wajib kan. Stres, nangis rajuk dengan suami tak nak pujuk, duduk celah katil, duduk celah almari, ikutkan hati, dah masuk waktu tak nak solat, tapi rajuk-rajuk gi juga solat. Maksudnya Islam ni agama yang memang melatih disiplin dan ada satu sistem yang melatih integriti. Okey, lepas tu puasa, lepas tu zakat. Dan ramai yang tersekat pada zakat. Bila saya tanya encik, solat macam mana? Okey, kami jaga Ustazah solat. Lepas tu puasa, puasa tak puasa Ustazah, tak raya. Zakat macam mana? Zakat, yang ini ramai umat Islam kita tak bayar zakat. Sebab ramai yang kata zakat pendapatan tak wajib. Tapi kita berpegang kepada zakat pendapatan itu wajib. Kalau siapa yang tak faham, kenapa bayar setiap bulan? Boleh nak bayar setiap tahun. Bayarlah setahun sekali. Tapi takut bila bayar setahun sekali, memang zakat dia tu setahun sekali sebenarnya. Sebab itu bila pergi kat pusat kutipan zakat, dia akan tanya berapa pendapatan setahun. Lalu keluarlah mungkin 500. Daripada 500 tu bagilah 12 bulan. So bayarlah setiap bulan. Tapi kalau nak bayar sekali sedebuk 500, silakan. Memang zakat bukan setiap bulan. Sebab ada orang tak faham, zakat kan setahun sekali, kenapa pendapatan kena bayar? Itu pilihan kita. Sebab dibimbangi nak bayar bulan 12, masa tu tembung dengan anak masuk sekolah, langsung tak bayar zakat. Tak bayar zakat kira berhutang dengan Allah. Bayar zakat, beri pinjaman kepada Allah, Allah akan gandakan berganda lagi. Ini antara integriti, sifat amanah orang yang bekerja sebagai umat Islam. Mesti keluarkan. Dan jangan rasa berkurang. Sebab Nabi SAW sebut, tidak berkurang hartamu kerana zakat. Tidak berkurang hartamu kerana sedekah. Zakat adalah sedekah wajib. Sedekah yang kita tolong-tolong tu adalah sedekah sunat. Tetapi pahala berganda bila kita buat sedekah wajib. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas zakat, apa dia? Menunaikan haji bagi yang mampu. Kami hari tu tunaikan haji. Kami jumpa ramai orang yang sebenarnya tak ada kemampuan langsung, tapi mereka boleh sampai. Bukan saya cerita orang luar negara, orang Malaysia. Ada 2 beradik, muda, umur 19, lepas tu kakak dia umur, kamu pergi haji? Anak orang kaya Tak, saya pergi muasasah. Ya Allah, mudanya kamu boleh, macam mana naik, nama kamu boleh naik? Kita pula tak puas hati kan, sebab nama kita tak naik lagi. Muda sangat ni, dipanggil-panggilan haji. Bukan dia pergi dengan pakej mak ayah dia bayar, tak. Dia pergi dan dua-dua, bukan 2 3 naik nama. 3 beradik pergi. Mak ayah dah pergi haji. Orang biasa apa semua. Subhanallah Ustazah, mak ayah kami ni memang beratkan pasal haji. Memang mereka simpan. Lepas tu kami waktu cuti sekolah kami kerja, duit tu mesti masuk untuk haji. Walaupun masa dipanggil belum cukup yang paling kurang 11,000 10,000 11,000. 10,000 tu belum cukup. Dia kata nama kami naik walaupun masih belum cukup, tetapi bila dah nak pergi Allah cukupkan. Maksudnya betapa ibu bapa ni jaga sungguh rukun Islam, 5 rukun Islam ni. Kami bukan orang senang apa, tapi haji tu benda keutamaan. Sebab itulah kamu dipanggil oleh Allah walaupun usia sangat muda. Kita mula tanya, mungkin kita pertikaikan kenapa tak dahulukan orang tua yang dah menunggu lama. Rezeki dia. Sebab apa rezeki dia? Peraturan keluar. Umur sekian musim Covid. Hari tu kan baru lepas pasca Covid kan. Yang ada sakit tak boleh, yang ada ini tak boleh. Tak lepas jadi orang tua yang dah duit banyak pun tak boleh. Tiba nama naik dia. Nama dia naik. Orang yang ada integriti yang sangat kuat dengan rukun Islam. 5 rukun Islam ni. Sebab sebenarnya bagi orang yang betul-betul nak, Allah akan memampukan. Tapi kita biasa sebut, pergilah nanti mampu. Tapi hakikatnya Allah tahu siapa yang betul-betul nak. Siapa yang betul-betul bersungguh. Tuan-puan, sebenarnya kita faham kalau dah cukup 10,000, kita akan masuk ke fast track. Kita akan masuk senarai pendek. Walaupun kita dapat tahun 2060, 2070, tapi ya, ada kan yang daftar tengok 2070. Kita kata Dajjal dah keluar ni, rasa tak sempat ni. Oh, ini masa zaman Dajjal kot ni. Tapi ada orang, dia daftar 2060, tapi cepat dia cukupkan yang 10,000 minimum tu. Tiba-tiba dipanggil dah tempoh 2 tahun saja. Saya jumpa ramai yang macam tu. Sebenarnya, boleh jadi kita ni tidak menjadikan keutamaan rukun Islam yang kelima.
Dapat duit sikit, bang, jom pergi jalan. Bang, gelang baru. Bang, itu bang. Bang, ini bang. Bang, renovate rumah. Renovate rumah tiba-tiba ada kan? Renovate dapur. Terasa. Sila sentap. Saya bukan cakap orang lain, saya cakap diri sendiri ya. Tiba boleh tukar sport ring apa. Lepas tu agak-agak dalam kubur besok boleh jawab tak bila malaikat tanya kenapa tak pergi haji? Tak mampu. Malaikat akan tanya, sport ring? Handbag baru? Langkawi? Pergi Pulau Perhentian? Akan dihisap sungguh-sungguh. Betulkah tak mampu? Betul-betul sebenarnya mampu. Tetapi duit kita dah pergi kepada bukan perkara kewajipan dulu. Jadi boleh lagi sempat bertaubat ni, hidup lagi ni, alhamdulillah semua. Bertaubat sebab saya diberi teguran ni oleh guru. Bila saya jawab satu ketika belum mampu, Ustazah, jujur dengan Allah, sebenarnya mampu atau tidak? Ataupun sudah leka dan sudah lalai dengan rezeki Allah, lalu tidak mengutamakan kewajipan rukun Islam. Jujur, Ustazah boleh jawab hari ini tidak mampu, tetapi boleh jawab tak di hadapan Allah besok. Sebab masa itu bukan lidah yang menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari yang mulut kamu akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan kamu akan bercakap. Wa tashhadu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki kamu akan menjadi saksi. Kaki pun bercakap. Kulit-kulit semua akan bercakap. Mulut yang selalu bagi alasan dah dikunci. Masya Allah. Sebab itu guru ni kata, Ustazah taubat, minta ampun dengan Allah, start balik atau balik ke wangan apa, nekat sungguh-sungguh nak pergi, Allah akan memampukan. Dan memang benda tu betul-betul berlaku. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Ada soalan tak? Kita buka soalan lah. Sekarang dah pukul 4 Encik. Puan. Ya. Oh, Pak Suku. Ni baru rasa cepat. Masya Allah. Okey. Ada soalan? Encik suami ada nak sampaikan apa-apa? Kenapa dia orang kata 4.5? 4.5. Oh, daripada BA 3.45 je. Oh, tak apa, ni terlebih integriti ni. Jadi maksudnya soalan tak ada, ditutup terus, jangan banyak soal. Kan? Kita ni mana ada jam ke? Tak ada jam. Sedang eloklah yang balik 4.5 tu kan, dah berdebar-debar tu kalau sudah lebih masa. Sebab kadang tu saya faham, masa tu kalau keluar ngam-ngam je sampai sekolah anak, kalau lebih je jam. Memang faham sangat. Timing tu memang kena atur betul-betul lagi tengah bandar ni. Lambat 5 minit boleh bagi efek yang besar. Betul-betul. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, saya, betul Syirah? Saya mohon maaf salah dan silap. Oh, tapi makin naik pula ya. Dah 2,000 lebih. Masya Allah. Baru bangun tidur ke yang kat rumah ni? Saya dah nak habis dah ni. Masya Allah. Ya, betul. Saya harap apa yang kita kongsikan ini dapat manfaat, dapat kebaikan, dapat sesuatu. Tak dapat banyak, dapatlah sikit macam adalah something kan, kesedaran sikit, sentuhan sikit, ketukan sikit, buat berfikir-fikir. Berfikir-fikir, oh patutlah mungkin sebab tak bayar zakat kau patut asyik panah bergaduh je. Mungkin sebab tu ke. Fikir-fikirkan dan mesti kena ada tindakan. Kalau tak, dia akan jadi satu perbuatan yang sia-sia. Hadir majlis ilmu pun amanah. Amanah dengan ilmu kita untuk diamalkan. Tak boleh amal semua, amallah sebahagiannya. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Bukan senang tepukan untuk orang lelaki. Sebab memang saya kata orang lelaki kalau boleh hadir duduk 2 jam tu, kira memang selut sangat hebat. Sebab orang lelaki Allah memang takdirkan mereka cepat boring. Suami pun terpaksa ni kan. Masya Allah. Okey tak saya? Okey tak saya camak? Okey Masya Allah. Terima kasih. Perempuan memang suka duduk-duduk, dengar-dengar, lagi-lagi matlamatnya selfie. InsyaAllah kita boleh ambil gambar lepas ni. Tuan-puan sekalian, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Selamat mengundi. Jalankan tanggungjawab kita. Di situ ada nilai integriti diri kita, amanah kita untuk negara yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang nak tengok suami? Asin Witi, tunjuk-tunjuk amboi nak tengok suami saya. Tunjuk gini saja. Dek, tak apa. Tak ada orang ni saja. Saya kan selalu live. Adik hilang. Sian dia orang nak tengok suami. Encik, angkat tangan sikit. Dia orang nak bukti betul Encik suami saya ikut. Okey, betul. Baik, itu suami saya. Saya yang punya, bukan Ahmad Arbak yang punya. Okey, dah. Terima kasih semua. Boleh tutup dah live. Terima kasih ya. Alhamdulillah, moga bermanfaat.